Hidup saya terdiri daripada menyampaikan ilmu. Minat saya lebih kepada aspek teknikal bahasa. Masyarakat kita ni terlalu liberal dari segi peminjaman. Yang ada dalam bahasa Melayu pun dia tak nak pakai. Orang Malaysia mesti belajar menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Orang yang tak nak baca bahasa Inggeris, sedarlah kita kena belajar bahasa Inggeris. Orang yang nak ketepikan bahasa kebangsaan, sedarlah bahawa itu bukan langkah yang bijak. Dari segi jati diri, dari segi maruah bangsa, kita harus mempertahankan penggunaan bahasa kebangsaan kita. Kita tak ada lagi Shakespeare dalam bahasa Melayu. Saya optimistik akan lahirlah karya-karya agung. Sekarang perjuangannya ialah untuk meyakinkan rakyat Malaysia termasuk penutur asli bahasa Melayu sendiri bahawa ada tempat bagi bahasa kebangsaan kita. Kalau kita bersyukur dengan kejayaan, kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kita, insya-Allah kita dapat mencapai apa yang kita inginkan. Kalau kita dah suka tu, kita tak ada lah ragu-ragu lagi. Saya yang pertama lah sekali dapat lah tokoh saya negara tu. Negara kita ni banyak kekurangan kepakaran dalam bioteknologi. Saya selalu cakap, apa susah bioteknologi ni? Nenek-nenek kita pun dah tahu dulu bioteknologi. Itu bapa pembangunan bioteknologi di Malaysia, kerana itu saya yang pertama yang terlibat dalam itu sehingga sekarang. Saya telah wujudkan satu projek dipanggil Koranic Botanical Garden. Bangunkan banyak lagi. Itu ilmuwan-ilmuwan dari bangku sekolah. Usul saya macam mana saya nak gabungkan scientific knowledge, Islamic knowledge dan indigenous knowledge. Ilmu itu adalah asas mana-manalah. Apa-apa kita tak ada ilmu, kita tak boleh maju ke depan. Menjalankan tugas dengan tulus ikhlas. Sincerity, honesty and responsibility. Telah berjaya dilaporkan oleh beberapa majalah antarabangsa, dipilih sebagai top 10 breakthrough of the year 2012. Kebanyakan zeolit yang digunakan dalam industri ini berbahaya kepada alam sekitar dan kesihatan manusia. Penemuan kami adalah satu breakthrough kepada penyelidikan dalam dunia zeolit. Kos sintesis kami adalah jauh lebih rendah berbanding dengan tradisional. Saya berharap saya dapat membangunkan kumpulan penyelidikan saya yang bertemakan zeolit dan bahan berliang meso dan mikro. Jangan senang putus asa dan selalu untuk memajukan diri. Kan apa yang kita lakukan seharian tu memang ada je kaitannya dengan ekonomi. Lepas saya bergelumang dengan dunia realiti yang sebenar, saya rasa macam ada satu kekurangan. Saya perlu berkongsi apa yang saya tahu. Timbul minat untuk buat research, buat kajian mendalam mengenai satu-satu isu yang berkaitan dengan ekonomi. Ramai pihak yang skeptikal dengan kemampuan saya. Kajian tersebut mendapati bahawa hutang sebenarnya memberikan impak yang positif. Kajian saya yang seterusnya mencari titik optimal. Ekonomi adalah mengkaji gelagat manusia, firma dan juga negara dalam mengagihkan sumber-sumber ekonomi. Tiada apa yang mustahil. Kita usaha, kita doa, kita tawakal, kita berdoa. InsyaAllah bakal menjadi sebuah negara pencipta teknologi membran setidak-tidaknya di rantau Asia Pasifik. Dibangunkan di Malaysia, rooted in Malaysia, indigenous technology mampu dibangunkan di Antec, UTM. Sekurang-kurangnya 150 kali lebih baik jika dibandingkan dengan membran yang berada di
pasaran. Permintaan pasaran menjangkau lebih kurang 21 bilion USD dan di rantau ASEAN menjangkau lebih kurang 400 bilion USD. Ini merupakan pencapaian yang tidak seberapa yang dapat kami sumbangkan untuk kepentingan masyarakat, negara dan juga kepada masyarakat dunia. I have to finish what I have started. Segala apa yang saya buat adalah semata-mata untuk kepentingan agama, bangsa dan negara yang saya cintai. Music itself is impactful by itself. I have played with many international artists. Music is able to connect and influence people in many ways. Teaching is giving, and so is performing. When you perform, there is the energy, there is the electricity that goes through you to the audience. Something to hold on to would be education. Education, I mean, you can go on forever. A job like UPM is a blessing. My hope is that people would be more open to different styles, different ways of playing. Take one day at a time. Don't plan too much. Telah menjadi Johan pertandingan batik Piala Seri Iman, Johan bagi Piala Seri Indonesia. Seni batik di Malaysia ini terus berkembang dan berada dalam keadaan yang cemerlang pada waktu ini. Piala Seri Indo bukan satu titik tolak yang paling besar saya tengok dalam perkembangan lagi industri batik. Banyak kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada saya untuk melihat suatu imej itu dalam segi perspektif seni dan yang kreatif. Saya berharap untuk terus memasarkan produk batik saya ke peringkat antarabangsa. Kita akan membawa nama Malaysia di peringkat antarabangsa dan kita sama-sama berharap supaya seni batik Malaysia akan terus disanjung di mata dunia, insyaAllah. Sentiasa berusaha dan selebihnya kita bertawakal kepada Allah. Satu usaha yang pertama bagaimana sejarah kartun itu dapat kita kuliahkan secara ilmiah. Bila kita diberi penghormatan oleh rakan-rakan kita sendiri, itu merupakan saya kira satu penghormatan yang besar. Saya telah menghasilkan beberapa buku yang penting mengenai seni moden dan juga seni kartun yang kini menjadi rujukan, meletakkan kartun bukan hanya sebagai satu bahan jenaka tapi satu bahan yang mencerminkan masyarakat. Kita boleh berbangga dengan apa yang telah kita capai setakat ini. Kartun kita sudah sampai ke peringkat global. Dalam apa juga kegiatan yang kita lakukan, kita perlu konsisten dan kita perlu yakin, kita perlu buat selalu dan kita perlu percaya dengan apa yang kita lakukan.